Ada juga macam ni. Adakah jangan angkat tangan? Tak. Kalau ada pun jangan orang angkat tangan. Kita berhenti kuliah lah juga kalau ada orang angkat tangan. Mengarut tu semua tu dia kata. Dan tiada menjatuhkan maruah. Kalau sekiranya potong kuku tu dibuat oleh isteri kita, dia tak menjatuhkan maruah kita. Baik, kata Imam Nawawi dan lainnya, istimewa pula orang yang tidak pandai buang kuku tangan kanannya dengan tangan kiri. Ada orang dia tangan kiri dia bodoh. Dia tangan kiri bodoh. Dia buat kerja semua tangan kanan, so tangan kiri dia bodoh. So kalau dia nak potong kuku di tangan kiri, dia boleh potong lah pasal tangan kanan dia pandai. Bila nak potong kuku tangan kanan, tangan kiri ini bodoh. Bila dia kepi isi berdarah, merambut dia jadi lagu tu. Kalau hak jenis macam ni, kalau sampai dia nak kerat sendiri dengan tangan kiri sampai nak jadi cedera, dia kena bagi orang lain tolong kerat. Yang ni satu. Dia kata, kalau kes macam ni, kata Imam Nawawi, istimewa satu orang yang tak pandai nak buang kuku kanan dia dengan guna tangan kiri, dia tak pandai, maka dia boleh pakai orang lain. Kerana kebanyakan orang tidak boleh ia membuang kukunya kerana payah nak menggunakan tangan kiri. Ada orang tangan kiri dia ni cukup tak pandai. Kecuali dia ni mankidal. Mankidal dia kiri dia pandai, tangan dia kanan dia tak apa pula, dia pandai belah kiri. Maka bahawasanya yang terlebih utama pada diri itu dikerjakan membuang kuku itu ialah dengan orang lain daripadanya. Kalau dia masalah tangan kiri tak pandai, lebih utama dia minta orang lain tolong potong kuku dia. Pasal apa? Pasal dia tak pandai tangan kiri, supaya tidak luka tangannya dan tidak memberi mudarat kepada dia. Kata Zubaidi, dan aku kata, bersamaan jua membuang kuku itu dengan apa alat yang dia adatkan orang. Dia kata nak pakai alat apa tu pula. Syarak tidak kunci, mesti kena pakai sekian. You pakai apa pun tak apa, you senang macam mana. Kalau dia jenis buang kuku pakai pahat, pakai. Kalau lah dia lagu pakai pahat, lagu letak itu pahat tu buh di dagu dia bagi sekali pam tu. Kalau dia pandai lagu tu, hang buat. Dia tak ikat kita nak pakai alat apa, dia kata. Ataupun dia kata dengan pembuang dan pengerat ataupun lainnya daripada segala alat. Pakailah apa pun yang kita cakap. Dia potong kuku dengan kapak misalnya, dia buat keluar kapak. Kan. Tentang biasa tengok orang tu buat kerja pelik-pelik macam ni. Jangan buat pasal. Dia boleh pakai benda hak kita tak apa, tapi dia selesa dengan benda tu. Dia selesa. Maka saya sebagaimana jalan sekalipun jadi berhasil jua sunatnya. Dia pakailah alat apa pun, janji dia potong kuku dan tidak memudaratkan dia. Dia dapat pahala sunat potong kuku. Dia dapat, dia kata. Dan ada pun barang yang dibiasakan oleh setengah orang membuang kuku dan mengeratnya dengan giginya, maka itu makruh. Dia kata. Yang ni tak mah. Dia ni jenis lagu duduk kata. Duduk dengar kuliah pun duduk ya. Habis kuliah, habis semua potong kuku. Walaupun dia kata yang ni makruh, dia kata. Bahkan dia kata ada pendapat mengatakan dia boleh mempesakai papa kedana, dia kata. Jenis macam ni. Ada kalau guduk gigit. Ini habis. Macam budak sekolah, anak-anak kita cuba tuan-tuan balik ni saja cek beg sekolah dia. Buka pencil box dia. Pen dia semua di hujung tu dia bekas gigit semua. Ni jenis kaki ni ya. Kan? Tudung pen tu dia gigit dalam hujung tu. Dia gigit sampai jadi rampin hujung tu. Tengok lima batang pen, lima batang jadi rampin dalam hujung ni. Jenis tu duk gigit dia tak boleh duduk saja, dia duduk gigit. Dia kata yang ni tak bagus, ini makruh, dia kata. Baik, membuang kuku itu ada ke tidak waktunya? Kata Zubaidi rahimahullahu ta'ala, telah ditentukan waktu potong kuku dan menggunting misai dan juga mencabut bulu ketiak dan juga mencukur bulu ari-ari. Jangan dibiarkan lebih daripada 40 hari. Ini macam yang hadis tadi sebut. Jangan lebih daripada tu, tak bagus. Kata Imam Ghazali, dan tiada pula ditentukan waktu itu, iaitu waktu yang lebih utama. Bahkan disebutkan padanya jangan lebih daripada 40 hari. Dia tak tetapkan bila, tapi jangan biar sampai benda tu jadi terlampau lama. Tuan-tuan tengok bawah tu, membasuh ujung jari kemudian daripada buang kuku dengan kerat kuku. Apa kata ulama? Kata Ibnu Qudamah, lepas kita potong kuku, adakah nak kena pergi basuh? Kan saya pernah sebut dalam kuliah. Satu orang tanya, dia kata, ustaz,
kita ada ayat semayang, lepas tu kita potong kuku, kita kena ambil ayat semayang lain tak? Ayat apa orang tak pernah tanya soalan ni. Saya tanya dia balik, potong kuku tu batal wuduk ke? Tak tahu dia lah. Saya kata tak pernah jumpa adalah hadis yang kata potong kuku batal wuduk. Tak, dia kata bukan masalah batal wuduk. Dia kata pasal kuku ni, masa kita ambil ayat semayang tadi, dia kena ujung ni. Lepas tu bila kita pergi potong, ujung baru tak kena lagi ayat semayang. Dia kata, dia pergi fikir apa tu. Budak pintar. Budak pintar. Tapi pintar tak guna. Cara apa orang pintar. Tapi soalan dia tu logik kita dengar balik, logik tu ada, kan? Budak tu kata budak pintar. Jadi dia kata bila kita potong tu hak ujung tu dia jadi hak baru, tak kena ayat semayang lagi. Dia kata, jadi adakah kena pergi ambil ayat semayang supaya kena hak ujung tu? Saya pun jadi kerosot juga saat dengar kata, kan? Kita kata dah lah, tak batal lah, ayat semayang tak batal. Tapi apapun, kita kata apapun, ada hadis memperbaharui wuduk itu sunat, kata dia. Dia pula confuse, dia pun tak tanya dah. Kan? Dia kena buat lagu tu, kan? Dia confusekan kita confusekan dia balik, kan? Jadi dia pun pergi gitu ya. Tapi saya tahu dia balik ke, dia nanti pening balik, kan? Baik, jadi jawapan sebenar dia apa tuan-tuan? Kena ke ambil ayat semayang lain? Tak kena dah. Cuma dalam perbincangan ni dia kata apa? Membasuh ujung jari selepas daripada potong kuku tu. Apa kata dia? Kata Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ni dia ada hadis dia ada kitab hadis dia. Dia kata di dalam kitabnya, disunatkan basuh ujung jari kemudian daripada potong kuku. Dan dikata orang bahawasanya bergaru dengan dia sebelum dibasuh boleh memberi mudarat akan badannya. Ini kata Ibnu Qudamah. Bila kita potong kuku, sunat kita pergi basuh tangan kita. Kalau lepas potong kuku kita tak basuh, lepas tu pula pergi garu pula tempat mana-mana, dia kata dia boleh bawa penyakit, dia kata dekat kita. Yang ni doktor pakar apa? Dermatologi. Pakar kulit, dia mungkin boleh buat kajian. Betul ke benda ni macam tu? Dia kata. Kata Zubaidi, dan disunatkan membasuh jari itu dahulu daripada memotong kuku. Dia ni pula Syekh Zubaidi ni juga satu ulama. Dia pula pergi kata apa? Bukan selepas potong basuh aja. Sebelum potong pun kalau boleh basuh dulu, dan baru potong. Supaya menolong dia atas memotong dengan mudah. Dia kata bila pergi basuh dulu tu, dia lembut sikit. Kita potong senang sikit lepas tu. Dan dikata orang, digaru ke badan sebelum dibasuh kemudian daripada kerat kuku itu, boleh menyebabkan penyakit balang. Dia kata, ulak dah, dia kata. Kalau potong-potong kuku tak basuh, dia kata piduk garu tu, dia boleh jadi punca penyakit apa? Balang ni apa? Sopak. Dia jadi penyakit sopak, dia kata. Kemudian dia tulis tu, a'azanallahu min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada benda-benda macam ni. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Dia nak abang kata Islam ni agama bersih. Dia nak abang yang tu. Islam ni agama bersih. Kan tadi kami duduk main tadi naik kereta dengan kawan-kawan, tiap kita duduk sembang pasal kebersihan. Duduk sembang pasal kebersihan. Ni pasal apa rakyat Malaysia ni pengotong? Tajuk kami keluar tadi, duduk sembang tadi kan. Pasal apa rakyat Malaysia ni pengotong? Buat apa nama tong asin. Ini tong ni buh kaca saja, tong ni buh kertas saja, tong ni buh plastik saja. Kan? Bila pihak nak main kutip tu main kutip, perut ikan ada 3 tong. Perut ikan dia bubuh. 3 tong tu tak sebut perut ikan pun. 3 tong. Tong hak kaca pun ada perut ikan, tong hak semua ada. Pengotong kita ni. Sedangkan kata di mana? Di Jepun mana? Di Jepun ni sahabat kita duk kerja majlis bandaran kita. Di Jepun ni kira macam mana? Depa bukan setakat asin macam kita asin kertas, kaca, plastik, bukan setakat tu je. Depa boleh asing sisa makanan ni. Kalau ikan tong ni, kalau ayam punya sisa tong ni. Depa sampai boleh buat macam tu. Dan rakyat Jepun patuh kepada peraturan itu. Kertas, kaca dengan plastik ini tentu dah depa. No, tu sisa makanan tu pun mereka asingkan daripada rumah mereka. Kalau sisa ikan dia bungkus asin, kalau sisa daripada ayam dia buah asin, dan sekali lagi dia pergi buang tong yang berasingan. Pasal apa Jepun boleh ajak rakyat dia lagu tu? Sedangkan benda ni Islam yang duk ajar. Tak ada dalam ajaran Jepun ni, tak ada. Islam yang ajak benda ni. Tetapi Islam punya teaching tak dapat dilihat di negeri orang Islam.
Islam punya teaching dapat dilihat di negeri Qatar. Pening kita tuan-tuan. Hari Ahad lepas, satu sahabat kita daripada kawasan belah Penang ni duduk rumah flat, mai rumah saya. Satu makcik lah, orang tua dah 70 lebih. Dia kata dah tumpang jumpa ustaz ni, makcik nak minta tolong satu. Dia kata, ustaz duk pergi kuliah tu tolong abang Ustaz. Dia kata ni makcik duk rumah flat. Dia kata, Allahu Akbar ustaz, kalau makcik ada sakit jantung mati lama dah. Dia kata, apa cerita? Hak duk tingkat atas no, dia kata ustaz, sampah dia pakai leso turun tu ya. Yang kata rakyat Malaysia ni, dia leso turun daripada tingkat 7 atas tu, boom, brum, jatuh atas bumbung kereta orang hak duk parking di bawah ni. Berderai atas bumbung kereta tu, meleleh segala kotoran di cermin kereta dia apa semua. Satu, dia kata. Yang kedua ustaz fahamlah, dia kata rumah flat dekat dapur tu jemuk kain. Di atas dia kata ustaz, dia ceruk air perut ikan ni, dia ceruk kena kain telekung kita duk jemuk ni. Awak jadi lagu ni, dia kata. Tu dua. Ni hak sapu sampah pula, dia kata. Dia sapu sampah ni, dia bukan nak sapu sampah pergi dekat penyodok nak sodok nak buang dalam tong sampah dah. Dia pakai rebah keluar gitu ya. Turun macam mana salji ni, kena habis kain baju orang duk jemuk, orang duk apa ni, kena habis, dia kata. Civic minded, tak ada langsung. Naik pergi tegang, dia tengok siapa dia, kereta hang yang mana, bercalak ni wajib dah, dia tendang pintu bagi kemek. Awak kita jadi macam tu. Masalahnya apa? Orang hak duk main masjid, hak duk dengar ayat Quran, hak duk dengar hadis ni tak buat. Ni hak tak main ni yang duk buat. Nak buat macam mana bagi mereka ni ikut undang-undang ni? Macam mana nak buat? Siapa kena, siapa sakit. Tuan-tuan bayangkan kita kena. Kain baju kita nak pakai pergi masjid semayang ni, kena ayam perut ikan dia. Kita rasa macam mana tuan? Nak berkelahi, jiran ni duk naik satu tangga ni, nak berkelahi. Tak berkelahi, macam mana kita ni, macam mana? Dia main duk cerita kat saya jamu mikuah kat dia pun dia tak makan. Dia duk cerita tu, saya kata makcik perhabis mi tu dulu. Dia kata tak boleh lah ustaz. Dia kata kesian tuan-tuan. Tolonglah, pakat-pakat tolonglah. Kalau kita tengok anak-anak kita, bagi didikan macam ni. Didikan Islam ni. Jepun yang bukan Islam boleh ambil ni. Didikan Islam ni pakai dalam kehidupan mereka. Kena tsunami tuan-tuan, orang pergi hantar bantuan makanan, beratok. TV duk tunjuk. Beratok tuan-tuan. Kita Tupperware pun berebut. TV tunjuk juga. Ini dah ni bantuan tsunami ni, rumah daripada hanyut, tak ada dah rumah ni, tak ada dah rumah, semata-mata mengharapkan bantuan hak mai aja. Bila bantuan mai dengan rakyat punya ramai ni duk tunggu turn nak ambil, yang dia tak tahu ni, dia duk belakang ni, dia dan dapat bantuan tu, dia beratok tuan-tuan, dia tak potong, dia beratok. TV tunjuk, pemberita TV3 pergi ambil gambar tu pun jatuh air mata tengok orang Jepun ni, sampai kawan depan habis bantuan roti, habis belakang tak dapat lagi. Geng hak dapat depan tu koyak bagi kat belakang seorang setengah, aku setengah, hang setengah, aku setengah, berapa kat koyak bagi. TV tunjuk. Malu kita ni kita ni yang kata orang Islam, yang duk baca hadis Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam ni tinggi ni maksudnya apa? Tinggi semua segi. Dari segi ilmunya, dari segi akhlaknya, dari segi peribadinya, Islam ni tinggi. Wala yu'la alaih. Nabi kata tak ada orang yang lain daripada Islam boleh lawan kita Islam yang tinggi ni. Tengok hari ni orang Islam tak ada ketinggian budi pada diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata membuang kuku, adakah tentu harinya? Duk tak habis-habis lagi saya baca dah. Dia duk cerita bila nak potong kan. Masalah dia kata kuku yang panjang, adakah boleh mengambil wuduk dan mandi junub? Tu pun hak simak tadi dah ada. Tengok tajuk yang berikutnya, bab fi qassi syarif. Dia kata itu bab yang datang pada menyatakan gunting misai. Tuan-tuan tengok dia guna bahasa dalam hadis, dia kata qassu. Qassu maksud dia apa? Gunting, trim. Dia tak kata cukur. Ketahuilah saudaraku, bermula gunting misai itu datang suruh daripada syarak untuk kita buat supaya hilang buruk rupa mulut itu. Dia kata kalau misai ni sampai tak trim, nampak tak elok lah. Bila dia jadi tak elok ni? Bila makan lagi nampak tak elok. Ujung ni ada satu nasi, ujung ni ada kuah dalca, ujung ni tak elok. Bagi bersih sikit.
trim bagi pendek supaya dia tak jadi huduh macam tu. Dia kata, dan pula apabila dibiarkan panjang sampai menutup mulut, jadi berlumuk ia dengan makanan pada waktu makan dan kemudian daripadanya. Kita kata dia akan jadi macam tu. Maka disuruh oleh syarak supaya gunting akan sebagai suruh yang memberi petunjuk jalan baik jua, bukannya wajib. Buang misai ni bukan wajib, dia kata, tapi buang itu baik. Pasal apa? Pasal dia sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi Muhammad saja. Orang yang mula-mula buang misai ni, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dalam hadis dia. Dan itulah mazhab kita Asy-Syafi'i. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqussu aw ya'khuzu min syaribi. Itu hadis dia. Dia kata, diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunting ia ataupun mengambil ia dengan alat pengunting daripada misainya. Nabi dia memang trim misai dia. Dia gunting bagi nipih supaya dia tak jadi kotor bila makan. Sambung hadis, wa kana Ibrahim, ni hadis ni beritahu, wa kana Ibrahim Khalilur Rahman yaf'aluh, dia kata. Dan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Khalilur Rahman, yang mana Nabi Ibrahim ini kekasih Tuhan, memperbuat ia akan yang demikian itu. Nabi Ibrahim misai dia selalu trim. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah menggunting misai itu bagaimana ia? Nak gunting ni macam mana? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunting oleh sekalian kamu akan misai. Dan pada satu riwayat pula, potong oleh sekalian kamu akan misai. Dan pada satu riwayat pula kata, suruh gunting habis-habis akan misai. Dalam bahasa hadis dia guna gunting potong, dia tak guna cukup. Maka ulama-ulama besar ni dia to the detail. Dia tengok perkataan yang digunakan tu. Perkataan itu apa? Kalau cukup, macam mana orang pi buat haji, buat umrah, bila tahallul dia guna perkataan apa? Cukup. Maknanya apa? Cukup. Bila dia guna kata gunting, maknanya bukan cukup, maknanya gunting. Perkataan itu bukan secara coincidence, secara kebetulan diguna tak. Perkataan itu disebut oleh Nabi atas suruh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ni dia pergi sampai detail macam tu. Maka ini memberitahu kepada kita dengan suruh habiskan gunting bulu misai itu. Dan kepadanya berjalan Ibnu Umar dan setengah daripada tabi'in. Anak Sidina Umar Al-Khattab, dia gunting sampai rapat. Dan kalau kita pergi kedai gunting rambut, kita kata misai trim, dia tanya kita balik, trim tu macam mana? Takut sekali dia buat salah, kita trim dia balik. Dia kata kita pakai nombor 1, kita kata nombor 1. Dia gonyoh dengan nombor 1. Dia tinggal bayang-bayang. Itu yang best. Okey. Baik, dia kata, dan ialah qaul bagi al-kufiyin dan juga kebanyakan orang sufi, sehingga berkata setengah mereka itu, barang siapa menghabiskan misainya, dipandang Allah kepadanya. Dia perhabis, dia tak tinggal apa, dia perhabis sampai tak ada bulu roma misai ni, tak ada, habis. Itu Abdullah bin Umar, anak Sidina Umar Al-Khattab buat macam tu, dan amalan itu popular di kalangan golongan sufi. Geng-geng tarikat, geng-geng apa hak rajin duk zikir, duk meratib ni, depa nanti buang habis semua. Dia kata di sini. Sehinggalah berkata setengah mereka itu, barang siapa yang buang bagi habis, Allah akan pandang dekat dia. Dan kata setengah ulama, makna habiskan gunting misai itu, yakni gunting daripadanya sekira-kira nampak merah bibir mulutnya. Bukan bagi habis tak, bagi cerah, bagi nampak bibir mulut. Jangan sampai misai ni, tuan-tuan, Arab dia panggil syarib. Daripada bahasa Arabnya perkataan syaraba ni maksud minum. Misai ni dia panggil syarib. Syarib maksudnya peminum. Pasal apa? Pasal misai ni bila dia panjang, dia tangkuk masuk dalam mulut ni, bila kita minum dia berebut masuk sekali dalam mulut. Itu sebab Arab dia panggil syarib. Dia nanti bila kita minum tu, dia sekali duk berebut masuk. Dia tak masuk dalam rangkung lah, tapi dia duk masuk dekat bibir mulut tu. Yang tu yang pengotok tu. Kena pula dia ni jenis duk ke darah rokok pula. Lagi lah misai pun duk jadi merah satu macam. Pasal apa? Temakau nikotin duk lekat
di ujung-ujung tu. Lepas tu lagi pergi makan, pergi minum pula. Tak mau nak abang, karut. Yang tu yang kata karut tu. Jadi dia kata maksud kata gunting ni, dia kata agak-agak nampak bibir mulut tu, bentuk bibir mulut kita nampak. Bukannya maknanya menghabiskan sampai licin ke pangkal, bukan itu maksudnya, dia kata. Dan ialah qaul Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan adalah Imam Malik itu sendiri memikir ia mencukur misai itu mendera. Imam Malik dia tak suka cukur. Bahkan dia kata kalau cukur tu tak bagus, dia kata kita mendera. Tu apa iklan pisau cukur apa tu? Dia kata kalau pakai hak satu jenis tu dia jadi merah, kalau pakai hak dia jual dia tak jadi merah. Cedera tu, nak abang kata jadi cedera, kan? Dan disuruhnya ajak orang yang memperbuatnya. Imam Malik ni dia suruh pergi ajak, jangan buat lagu tu. Dan adalah ia benci mengambil daripada atasnya. Imam Malik tak suka cukur misal, dia tak suka, dia suka trim bagi nipis. Dan memang Imam Malik kalau kita baca dia punya biografi, bibliografi dia apa semua, dia akan cerita Imam Malik satu orang yang bermisai nipis. Imam Malik imam hadis, tuan-tuan, dia imam hadis. Baik, masalah dia kata mencukur misai apa hukumnya. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan adapun mencukur misai itu maka tiada datang hadisnya. Dia kata tak ada hadis suruh cukur, yang ada suruh gunting, suruh trim. Tak ada hadis kata dia yang menyuruh kita cukur akan misai itu. Dan al-ihfa di dalam hadis itu maknanya ialah hampir macam cukur. Maksudnya kita trim sampai rapat tu, itu maksud al-ihfa dalam hadis itu, bukan maksudnya cukur. Maka sesungguhnya dinakal yang demikian itu daripada satu jamaah daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Setengah daripada mereka itu ialah Ibnu Umar, maka bahawasanya adalah ia memikirkan sunat menghabiskannya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia hantam belincin tu misal. Jadi kita hari ni kalau kita buang habis semua pun tak salah. Pasal apa? Ada Ibnu Umar buat macam tu. Kalau kita buat begini pun tak salah. Ramai sahabat buat macam tu, tak salah pun. Dan telah melihat setengah daripada tabi'in akan satu laki-laki habis gunting misainya, maka berkata ia, telah engkau beri ingat akan daku akan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bila dia tengok orang buang misai, dia kata aku teringat dekat sahabat-sahabat Nabi. Sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi semua mereka tak jenis taruh misai tebal. Mereka semua kalau misai nipis-nipis saja. Aku tengok orang macam ni, aku teringat sahabat Nabi, dia kata. Baik, bawah tu menggunting misai itu adakah boleh tinggalkan kiri kanan? Ini yang kata misai tanglong. Boleh tak boleh kita ni dengan misai ni buang kot ni lagu sini lagu duk biar tanglong duk gantung? Boleh tak boleh, dia kata. Menggunting misai itu adakah boleh tinggal kiri kanan, dia kata. Kata Zubaidi di dalam kitab dia Ittihafus Sadah Al-Muttaqin, telah bersalah-salahan ulama pada kaifiat ataupun cara gunting misai. Dia tak sepakat tentang benda ni. Adakah boleh digunting dua ujung kiri kanan? Ataupun boleh ditinggalkan ujung kiri kanan sebagaimana yang diperbuat akan dia oleh kebanyakan daripada orang? Dia kata ada. Pak jenis dia buang kot tengah ni satu macam yang tanglong kiri kanan ni ada. Kan? Ada orang buat. Boleh tak boleh? Itu persoalan dia. Okay? Boleh tak boleh? Sebab hadis ada bagi tahu kalau buang sebelah tak boleh. Buang sebelah. Maksudnya misal ni dia buang sebelah kanan dia, lagu tu tinggal sebelah kiri. Yang tu tak boleh. Itu ada hadis yang melarang. Baik, now dia tak buang tu, dia buang kiri, dia buang kuat tengah ni kiri kanan, tanglong ni duk taruh kiri kanan. Ni pula macam mana? Maka berkata Imam Ghazali di dalam Ihya, dan tiada mengapa meninggalkan gunting ujung kiri kanan misai itu. Imam Ghazali kata tak apa, taruh tanglong ni tak apa, kiri kanan ni bagi ada tak apa. Bahkan telah memperbuat demikian itu oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan lain daripada sahabat dan tabi'in. Sayyidina Umar misai tanglong rupanya. Kan depa ni Arab kan, dia ada jambang. Dia ada jambang. So dia buang tengah ni, ujung ni dia tinggal sambung dengan jambang ni. Itu dibuat oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita kalau tak ada jambang, tak tahu lagu ada dua tumpuk tau ni, yang tu dia panggil Pak Haji Nakai, saya panggil kalau buat lagu tu. Kalau ada jambang tak apa, dia join sekali.
Jangan sekali. Okey. Dan setengah daripada mereka itu ialah Al-Hasan bin Salim. Kerana yang demikian itu tiada menutup dia akan mulut. Yang pentingnya kawasan ni kena clear. Pasal apa? Pasal dia boleh menyebabkan kotok ketika makan. Itu. Kerana jauh keduanya daripadanya. Kalau kiri kanan ni dia jauh daripada area mulut yang kita duk makan. So tak apa, dia kata kalau tabuh itu. Dan tiada tinggal padanya, dan tiada berlumuk makanan kerana tiada sampai kepadanya pada waktu makan itu. Kita makan dia tak pilah sampai kiri kanan ni. Dan telah dimakruhkan oleh setengah ulama akan cukong ujung kiri kanan misai itu, dan memikir mereka itu akan demikian itu bid'ah. Ada sebahagian ulama kata kiri kanan ni tak usah buang. Dia kata biang bagi dia bersambung dengan jambang duk ada kat tepi ni. Biang. Tuan-tuan tengok imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, macam mana mereka? Mereka sini nipih, sini nanti mai tu dia satu macam, nampak? Nampak dia punya Arab kata waqar ataupun waqrun. Waqar ataupun waqrun ni maksud dia apa nak terjemah? Wibawa ataupun hebat. Hebat tu nampak. Kan? Dia nampak kehebatan dia tu. Dalam hadis cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, kan? Bila uban tumbuh, dia mengadu kepada Allah. Dia kata, apa ni? Apa ni? Jadi putih-putih ni apa? Diberitahu kepada Nabi Ibrahim bahawa itulah waqar. Itulah kehebatan. Itulah hebat. Uban tu, itulah hebat. Jawab balik Nabi Ibrahim ni, dia kata apa? Rabbi zidni waqaran. Satu riwayat dia kata, Rabbi zidni waqra. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah hebat pada aku. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah wibawa kepada aku. Kan? Jadi kita kalau dia mai musim, dia mai masa dia mai putih tu, itulah kehebatan yang Allah bagi. Kan? Dan berlaku, kalau tuan-tuan baca sejarah ilmu hadis ni, dia pernah berlaku satu zaman dulu. Ulama-ulama yang masih muda, dari segi keilmuan mereka ni tinggi, tapi umur mereka rendah, menyebabkan respek masyarakat ni ada sikit kurang. Kan, masyarakat kan, kerana dia nak tengok guru yang berumur, baru dia ada respect. Bila dia tengok muda-muda ni, dia sikit ada kurang respect. So berlaku satu musim dulu ni, depa ni sampai nak putihkan rambut depa. Ada sebahagiannya yang sampai nak. Tujuan dia apa? Waqaran. Dia nak bagi nampak hebat. Bila dia mai dengan rambut, depa kata ni nampak matang dia ni. Maka dia tak sabar nak menunggu umur matang tu. Dia nak dahulu matang daripada tempoh matang dia. Dia benda tu tak boleh. Itu salah. Dia benda ni natural. Tuhan dah atur dah. Dia sampai masa dia akan lalu proses tu. Baik, masalah menggunting misai itu bagaimana kelakuan yang disunatkan. Yang ni kita tak payah baca lah. Dia nak beritahu kata sunat apapun start balik kanan. Kesimpulan dia yang tu. So kalau nak cukup misai pun dia kata start balik kanan. Nak gunting misai pun start balik kanan. Apapun start balik kanan. Sama, semua kanan kecuali tawaf aja balik kiri. Kan saat ni pergi Mekah dia buat bantah pula. Ni kita apa pun mau kanan ni, apa ni duk tawaf balik kiri ni, dia seorang pergi duk ronda balik kanan. Saya lagi polis Saudi tangkap bola lokap saja aja. Tak boleh. Yang tu dia memang kiri. Baik, kemudian masalah menggunting misai itu sunat jua, tetapi ada pula hadis yang menunjukkan atas rupa wajib. Dia kata gunting misai ni sunat, itu disepakati. Tapi ada hadis mai yang sound hadis tu nampak macam wajib kena buang misai. Baik, maka bagaimana rupanya hadis itu? Iaitu hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam ya'khudh min syaribih falaysa minna. Bunyi cengeng. Maksud dia apa? Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Zaid bin Arqam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tak buang misai, dia bukan daripada golongan kami. Dia main hadis tu. Nabi kata siapa yang duk biak misai tebal, duk jadi macam yang disebutkan tadi, falaisa minna. Nabi kata dia bukan golongan kami. Hadis tu menakutkan. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Maka nak menjawab hadis tu, dia kata apa? Makna yang kata falaisa minna itu bukanlah ia daripada golongan kami, maknanya bukan ia daripada golongan yang mengikut sunnah kami.
Bukan maksudnya bukan orang Islam, tapi maksudnya orang yang tak ikut sunnah Nabi. Kalau ikut sunnah Nabi, misal dinipiskan, itu sunnah Nabi. Kalau dia tak buat macam tu, dia bukan daripada kalangan orang yang ikut sunnah Nabi. Begitu dia kata maksudnya. Dan tak ikut jalan kami, yakni jalan Nabi.